Perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga serta waris anggota yang maut dalam kejadian tembakan di kem TUDM Kota Semarahan Jumaat minggu lepas. Baik Vanessa, boleh perincikan? Ya, Redwin, prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga serta waris kepada anggota yang maut dalam kejadian tembakan di kem Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Kota Semarahan pada Jumaat minggu lepas. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak hari ini tampil menyampaikan sumbangan kepada keluarga waris bagi meringankan beban mereka. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pelbagai bantuan disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat termasuk tabung bantuan segera pada kadar RM300 sekali beri dan bantuan bulanan kanak-kanak sebanyak RM600 sebulan bermula September depan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan sumbangan kepada Shima Mustafa, isteri kepada Allahyarham Korporal Udara Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli di Bau. Bantuan yang disampaikan berupa makanan asas, lampin pakai buang serta susu bayi. Allahyarham Sharif Muhammad Siddiq Al-Atas Wan Sabli meninggalkan seorang balu dan 3 anak termasuk bayi lelaki berusia 2 bulan. Projek tambahan pembetung dan pembesaran kolam takungan air antara pendekatan diambil bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering berlaku di Taman Lopeng Jaya Miri. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memberitahu tender projek tersebut telah dikeluarkan kepada kontraktor dan kerja-kerja pembinaan tambahan pembetung di Lot 503 dijangka siap sepenuhnya pada akhir tahun ini dan ia dilihat mampu menyelesaikan masalah banjir kilat di kawasan terbabit. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau berkata projek membabitkan kos sebanyak RM400,000 itu dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Miri. Jelasnya lagi, projek pembentung tersebut merupakan langkah alternatif diambil supaya air dapat mengalir keluar dari kawasan perumahan ketika berlakunya hujan lebat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kawasan berkenaan di Taman Lopeng Jaya Miri. Ujarnya pembesaran kolam tahanan air juga bakal dilaksanakan bagi menampung lebih banyak air hujan dan mengelak terjadinya limpahan air ke kawasan perumahan berhampiran. Beliau turut memberitahu pembinaan parit bertertulang dan parit konkrit RC selebar 2.5 meter yang baru selain perbincangan bersepadu bersama pelbagai agensi akan dibuat untuk mencari kaedah terbaik jangka masa panjang bagi mengatasi banjir kilat di kawasan berkenaan. Gabungan Jurutera Perunding Bumiputera Sarawak JJPBS mengalu-alukan lebih ramai jurutera profesional Bumiputera menubuhkan firma jurutera perunding Bumiputera di negeri ini bagi membantu kerajaan negeri dalam pelaksanaan projek pembangunan di Sarawak. Pengerusi JJPBS Insinyur Talha Afendi berkata ia juga bagi memberi peluang kepada lebih banyak syarikat jurutera Bumiputera melibatkan diri dalam projek-projek mega yang akan dibangunkan. There's no reason that kita tak dapat, Jadi banyak projek-projek impak tinggi yang upcoming seperti Sarawak Metro, Border Road dan juga regional agency supaya mengambil supaya memasukkan program di mana participation jurutera perunding Bumiputera dapat diserapkan. Mungkin tidak sepenuhnya, mungkin 40%, 50% daripada. This is a good experience untuk members kita. Ujarnya jurutera Bumiputera perlu diberi peluang agar mereka menimba pengalaman dalam mengendalikan projek-projek besar dan mengurangkan kebergantungan daripada luar. Walaupun hanya sebilangan kecil, namun dengan kerjasama semua jurutera Bumiputera di negeri ini, kejayaan terbesar mereka adalah menyiapkan projek Lebuh Raya Pen Borneo melibatkan jajaran ke Teluk Melano Sematan yang dikendalikan sepenuhnya oleh jurutera Bumiputera. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas
mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Petrajaya Kuching. Insinyur Talha menambah setakat ini terdapat 44 firma perunding jurutera bertapak di Sarawak dan mereka banyak membantu jurutera Siswazah Bumi Putra untuk mendapatkan pekerjaan di firma tempatan selain melatih dan meningkatkan kemahiran jurutera baru. Manakala dalam kunjungan hormat berkenaan, taklimat turut disampaikan bagi menerangkan kejayaan gabungan itu dalam membantu memperkasakan penglibatan perkhidmatan jurutera Bumi Putra di negeri ini. Pada majlis sama, gabungan tersebut turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM20,000 kepada tabung bencana COVID-19 negeri Sarawak kepada Ketua Menteri. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari juga menerima kunjungan daripada Koperasi Perkumpulan Wanita Sarawak Berhad. Dipakan hampir 1.6 juta ringgit pampasan tanah diserahkan kepada 73 orang penerima sebagai pampasan bagi baki 8 km pembinaan projek Jalan Rumah Kedit Sungai Buloh SK Ulu Entabai Kemalih. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, penyerahan cek itu sebagai pampasan kepada penduduk terlibat yang telah memberi laluan kepada pelaksanaan beberapa projek pembangunan di kawasan berkenaan. Pekan dan Entabai merupakan satu daerah yang pedalaman yang memerlukan infrastruktur seperti ini. Jadi sebab itulah Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo memberi penekanan kepada pembangunan infrastruktur, jalan raya, jambatan, telekomunikasi dan sebagainya. Ujarnya kerajaan tidak akan mengambil tanah rakyat secara percuma, sebaliknya tanah yang diambil berdasarkan kepada peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang ditemui media semasa menyerahkan cek pampasan di Bilik Serbaguna Pejabat Daerah Pakan. Pada majlis sama, Adun Meluan Roland Duat berpendapat pembangunan infrastruktur tersebut bakal memberi anjakan baru kepada masyarakat setempat, terutama dari segi sistem jalan raya selain mampu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar. Hari tahun 2019 jalan itu sudah bermula dan rakyat terus memberi kerjasama ngasuh jalan itu digagak sampai ke hari itu ke ujung tahun 2021 baru sidak nerima pampasan tanah sidak. Yang lain itu aku sebagai yang berhormat meri besar terima kasih dengan rakyat di kawasan aku leban oleh meri kerjasama ngagai pembangunan ke diberi perintah. Turut hadir pada majlis itu adalah Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 19 Ogos. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Redwin. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Vanessa untuk laporan dari Sarawak itu tadi.